Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 114, jangan sampai ketinggalan malam Lailatul Qadar. Kemudian letakkan kesungguhan dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana ianya lebih baik dari 1000 bulan, iaitu suatu malam yang diberkati, yang padanya diputuskan setiap perkara yang penting. Maka barang siapa dikasyafkan, yang ini didedahkan baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya dia akan melihat cahaya yang terang benderang pada malam Lailatul Qadar itu, yang pintu-pintu langitnya terbuka, sedang para malaikat naik dan turun dari langit. Barangkali dia juga dapat melihat semua munajat, semua maujudat, yang ini dari ciptaan Tuhan, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikannya. Jumhur ulama menjangkakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan pada hari-hari ganjilnya lebih diharapkan. Pernah setengah orang-orang arifin billah tersingkap baginya malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam 17 Ramadan, dan pendapat ini dipegang kuat oleh Al-Hasan Al-Basri. Ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa dia berlaku pada malam pertama dari bulan Ramadan. Pendapat yang lain yang ditengahkan oleh sekumpulan ulama yang terkemuka bahawa Lailatul Qadar itu tidak tertentu pada suatu malam, melainkan berpindah-pindah pada malam-malam Ramadan setiap tahun. Mereka menambah lagi bahawa rahsianya ialah supaya orang mukmin pada setiap malam bulan Ramadan berusaha menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat ketaatan dengan sepenuh hati, dengan harapan dapat menemui malam yang sengaja dikaburkan harinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah panjangkan umur kita, berikan kesihatan kepada kita sehingga kita dapat masuk pada bulan Sya'ban. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita pada bulan Sya'ban, seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan kesihatan yang sempurna dan diberikan taufik yang sempurna untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sedikit tentang Sya'ban. Sya'ban merupakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam sebahagian riwayat, kerana di bulan ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berselawat ataupun memerintahkan agar supaya makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berselawat, dan ianya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dikatakan oleh para ulama bahawa segala amalan soleh, segala perkara-perkara yang baik itu dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali selawat, kerana selawat itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini merupakan bulan yang dianjurkan, digalakkan kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang penting untuk kita
ingatkan ataupun hadirkan sewaktu berselawat adalah bukan hanya berselawat dengan lidah, akan tetapi disertai dengan kerinduan dan kecintaan di dalam hati setiap kali kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dihadirkan keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, seperti mana yang telah kita diperingatkan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada baginda Rasulullah. Jadi setiap kali kita berselawat ke atas Rasulullah, kita hadirkan kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita boleh hadirkan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, iaitu banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, dikorbankan oleh Rasulullah kerana umatnya. Tidak tidur malam kerana berdoakan kepada kita, menyimpan doa-doa yang khusus tidak digunakan untuk dirinya, tidak digunakan untuk ahli keluarganya yang tercinta, akan tetapi disimpan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kecintaan dan keprihatinan baginda Rasulullah terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam perihal amal kebajikan ini, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad pada pengajian di dalam bab perihal amal kebajikan ini diingatkan agar supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana di situ terdapat kemuliaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak seseorang hamba itu memuliakan dirinya melainkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seseorang itu menghina dirinya sendiri melainkan seperti dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah tabaraka wa taala. Maka apabila seseorang itu mencari kemuliaan di sisi Allah adalah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian ulama mengatakan bahawa la ilaha illallah afdalut ta'at tarkul ma'asi. Sebaik-baik ketaatan itu adalah apabila seseorang itu diberi taufik untuk meninggalkan maksiat. Maka apabila seseorang itu mampu untuk meninggalkan maksiat, sedikit ketaatan yang dilakukan itu akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun berat timbangan amalan salih yang dilakukan oleh orang yang berjaya meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan ketaatan pada waktu yang sama, dia tidak kurang beri perhatian untuk meninggalkan daripada maksiat dan sebagainya, maka seakan-akan perumpamaan orang yang membina rumah kemudian dirobohkan. Bina rumah dia robohkan. Dia nak buat rumah tapi dia buat sikit, lepas tu dia roboh. Dia buat sikit, dia roboh. Takkan siap bangunan. Bangunan takkan siap sebab dia buat sikit, dia roboh. Begitu juga orang yang melakukan ketaatan dan pada waktu yang sama dia melakukan maksiat, waliyadzubillah, tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Nah, maka bulan Ramadan merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Kerana apa? Kerana di dalam bulan Ramadan ini Allah melipat kali gandakan pahala, sehingga dengan amalan yang sikit diganjarkan dengan pahala yang banyak. Antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Maka di bulan Ramadan itu adalah anugerah, dan secara khusus Lailatul Qadar adalah anugerah di atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan kita, arullah fikum khairah, tunjuklah kepada Allah kepada diri kamu itu akan kebaikan. Maksudnya berlumba-lumba untuk menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesungguhan kamu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesungguhan, tanda orang bersungguh-sungguh, dikurangkan tidur. Tanda orang bersungguh-sungguh ataupun menghargai daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah merasakan perbezaan, menunjukkan perbezaan di antara bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan. Allah berikan anugerah, Allah lipat kali gandakan. Amalan sunat diganjarkan seperti ganjaran
Amalan fardu dilipat kali gandakan seperti 70 kali amalan fardu dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Maka kalau dia tidak bersungguh-sungguh, tak menunjukkan ada perbezaan pada dirinya dari segi kesungguhan dalam melakukan ketaatan pada bulan Ramadan dan bukan Ramadan, maka seakan-akan dia tak menghargai anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kepadanya. La ilaha illallah. Dan secara khusus Nabi SAW ingatkan kepada kita agar supaya jangan meninggalkan untuk cari bulan Lailatul Qadar, untuk cari malam Lailatul Qadar. Nabi suruh kita cari, maksudnya berusaha untuk mendapati daripada malam Lailatul Qadar. Dan la ilaha illallah. Dan kalau kita nak cari, antara cara yang paling senang untuk nak cari Lailatul Qadar adalah untuk menghidupkan setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Dan Ramadan tak lama, hanya sebulan, 29 ataupun 30 hari untuk kita menghidupkan malam-malam tersebut. Walaupun mungkin kita bekerja dan sebagainya, tapi hanya kalau kita dapat hidupkan 30 hari itu, kalau kita dapat ibadah satu malam, dapat mencari malam Lailatul Qadar, kita seperti kita mendapat keuntungan yang besar, jadi orang yang mengetahui akan nilai keuntungan yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia terpaksa untuk mencari sepanjang tahun, maka dia akan rasa man ya'riful matlub yahqir ma badal, kata seorang tukang syair. Dia kata man ya'riful matlub, barang siapa yang mengetahui apa yang dia kehendaki, yahqir ma badal, maka dia agak remeh apa yang dia belanjakan untuk mendapatkan daripada pemberian tersebut. Sebab apa? Sebab dia tahu nilai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kalau dalam setiap hari-hari biasa bulan Ramadan kita baca 1 juzuk, bulan Ramadan kita lebihkan 2 juzuk. Dan pada malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang diharapkan ianya malam Lailatul Qadar, perlu untuk kita baca lebih daripada apa yang kita biasa pada malam-malam lain di bulan malam-malam lain di bulan Ramadan. Sebagai contoh, malam-malam ganjil 10 malam terakhir kita baca lebih daripada kebiasaan kita pada hari-hari lain. Naam, kalau boleh kita baca lebih. Malam-malam Ramadan biasa kita baca 1 juzuk, malam yang diharapkan Lailatul Qadar kita baca 2 juzuk. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, solat, zikir, sedekah, apa sahaja kita cuba usaha untuk gandakan pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu pada penurunan Al-Quran adalah pada 17 Ramadan, bertepatan dengan peperangan Badar. Maka itu merupakan salah satu daripada pendapat bahawa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-17 Ramadan. Naam. Maka itu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, iaitu malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 17 Ramadan. Maka kalau boleh 17 Ramadan kita hidupkan malam tersebut dengan harapan ianya adalah malam Lailatul Qadar. Maka setiap amalan yang kita lakukan kita cuba gandakan pada malam ke-17 Ramadan. Naam. Pendapat kedua, malam Lailatul Qadar berlaku pada malam pertama Ramadan. Kenapa malam pertama? Kerana disebutkan dalam riwayat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat, memandang kepada hati-hati hamba-Nya pada malam pertama bulan Ramadan dengan pandangan rahmat. Jadi sesiapa yang mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam pertama Ramadan, lam yu'adzibhu abada, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Akan tetapi untuk mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah ni perlu ada usaha daripada kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya pandang dengan pandangan rahmatnya kepada hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersih daripada kotoran-kotoran dosa, hati-hati yang bersih daripada sifat-sifat yang tercela, hati-hati yang tidak menyimpan dendam, dengki, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala,
terutamanya kepada ahli keluarga yang terdekat, kaum kerabat, orang-orang Islam, kedua ibu bapa dan sebagainya, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya, yakni saling bermaaf-maafan sebelum masuknya bulan Ramadan, dengan harapan untuk mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama di bulan Ramadan. Salah satu sebab kerana kenapa malam pertama itu dipilih untuk menjadi malam Lailatul Qadar, kerana ianya merupakan malam pertama ataupun malam permulaan untuk hari-hari yang dipenuhi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam terakhir itu pengampunan daripada pembebasan daripada api neraka. Jadi permulaan malam pertama itu merupakan hari yang istimewa untuk hari-hari istimewa yang akan datang. Jadi pendapat kedua tentang Lailatul Qadar adalah malam pertama daripada bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang seterusnya adalah malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir, dan ini pendapat yang biasa kita dengar dan banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang perkara tersebut, iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29 daripada bulan tersebut. Naam. Ada pendapat juga yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu tetap pada malam ke-27, dan ini salah satu sebab ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, rumah aku jauh daripada masjid, jadi tolong khususkan kepada saya satu malam di bulan Ramadan agar supaya saya dapat pergi ke masjid pada malam itu dan beribadah menghidupkan malam tersebut dengan harapan ianya adalah malam Lailatul Qadar, ataupun tunjukkan kepada saya malam bila yang patut saya hidupkan malam tersebut dengan harap ianya adalah malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk menghidupkan malam ke-27 Ramadan, dan mungkin sahaja diharapkan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka sahabat tu apabila telah diberitahu oleh Rasulullah untuk menghidupkan malam ke-27, maka setiap tahun setelah diperintahkan oleh Rasulullah, bermula daripada tahun itu dia akan menghidupkan malam ke-27, beriktikaf di masjid yang mana agak jauh daripada rumah dia, dengan harapan ia adalah malam Lailatul Qadar. Naam. Kemudian pendapat seterusnya adalah ia berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Ada pendapat mengatakan bahawa ia berpindah dalam sepanjang tahun, akan tetapi diharapkan lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan, dan diharapkan lebih banyak berlaku pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Naam. Tapi walhasil seperti yang kita sebutkan, orang yang menghidupkan sepanjang malam-malam Ramadan dengan tarawih, dan tarawih ini perlu diingatkan ada dua sunnah daripada tarawih. Tarawih ni yang sunnah yang pertama, kita menghidupkan sepanjang Ramadan dengan tarawih, bukan kita sembahyang tarawih 10 malam pertama ataupun 20 malam pertama ataupun 25 malam pertama, khalas malam 26 sampai malam raya kita cuti, kita off persiapan untuk raya. La, iaitu Ramadan ataupun menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, menghidupkan sepanjang malam Ramadan itu dengan solat tarawih. Kalau boleh kita niat daripada sebelum masuk bulan Ramadan, kita cakap aku niat untuk solat tarawih setiap malam 20 rakaat ataupun 23 rakaat berserta dengan witir, tak miss, tak tinggal, apa-apa sekalipun terjadi ianya tidak akan dikorbankan, sehingga kita plan. Contohnya kalau kita terpaksa bermusafir di bulan Ramadan, kita plan kat mana kita nak solat tarawih dan sebagainya. Make sure kalau kita boleh delay kita punya plan perjalanan, kita delay. Sebab apa? Sebab Ramadan ni setahun sekali. Selagi mana kita boleh jaga kita punya qiyamul lail, kalau boleh, selagi mana kita boleh jaga daripada solat tarawih dan sebagainya, kita jaga, jangan sampai tertinggal. La ilaha illallah. Naam. Dan orang yang menghidupkan sepanjang malam daripada malam Ramadan, dia akan dapat Lailatul Qadar walaupun dia tak nampak apa-apa tanda, walaupun dia tidak merasakan apa-apa perbezaan
Akan tetapi confirm dia dapat sebab dihidupkan setiap malam daripada malam Ramadan. Dan menghidupkan malam-malam Ramadan ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar, seperti yang kita sebutkan tentang malam-malam mulia yang lain, paling kurang kita solat isyak dan subuh berjemaah. Solat subuh dan isyak berjemaah, dan juga kita solat tarawih dan witir, kita hidupkan. Dan kalau kita dapat tambah lebih daripada itu, lebih baik. Dan kalau orang bertanya, adakah kita boleh melihat malam Lailatul Qadar, maka jawapannya boleh. Cumanya tidak setiap mata diizinkan Allah untuk melihat malam Lailatul Qadar. Ada setengah ataupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang patut saya lakukan, apa yang patut saya baca kalau saya berjumpa ataupun melihat pada malam Lailatul Qadar. Bererti Sayyidatina Aisyah dapat lihat, dapat merasakan kedatangan malam Lailatul Qadar, ataupun dapat merasakan apabila Lailatul Qadar itu berlaku. Tapi ini tidak dapat dilihat oleh semua orang. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ianya dapat dilihat pada waktu dia berlaku. Bila Lailatul Qadar tu berlaku baru dapat tahu, bukan sebelum. Prior tu ada sign-sign, tak ada. Bila berlaku baru dapat tahu. Ianya disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan moga-moga kita tidak terlepas dari mendapat Lailatul Qadar setiap tahun sehingga kita meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Sebahagian orang salih daripada mula diorang baligh sehingga mereka meninggal dunia tidak pernah ketinggalan menghidupkan malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Tapi kita doa, mungkin ada tahun-tahun yang lalu kita terlepas, tapi moga-moga daripada tahun ini sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga tidak tertinggal untuk kita daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kemudian Imam Haddad menyebutkan menyegerakan berbuka puasa. Wahai saudaraku, hendaklah anda biasakan diri untuk menyegerakan berbuka puasa apabila sudah yakin masa terbenam matahari, dan lewatkan makan sahur selama dia tidak bimbang termasuk pada waktu syak, dan sediakan makanan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan beberapa biji kurma atau segelas air minum sahaja. Kerana siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berbuka puasa itu, tiada kurang walau sedikit pun. Kemudian berusahalah supaya anda tiada berbuka puasa atau menyediakan makanan untuk berbuka puasa kecuali dari makanan yang halal sahaja. Kemudian hendaklah anda menyediakan makan ketika berbuka dan mencukupi dengan memakan apa yang ada sahaja dari yang halal, tanpa memilih yang sedap ditekak sahaja. Kerana maksud dari puasa ialah mematahkan syahwat nafsu dan kemewahan, manakala mencari makanan yang sedap-sedap tidak akan dapat mematahkan syahwat nafsu, malah dia akan menguatkannya lagi dan mendorong kemahuan. Di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan tentang adab berpuasa ataupun adab berbuka, dan juga adab ketika bersahur. Yang pertama diingatkan di sini adalah berbuka apabila sudah yakin terbenam matahari. Menyegerakan berbuka puasa, akan tetapi pada waktu yang sama apabila telah yakin waktu telah masuk, iaitu waktu maghrib telah masuk. Begitu juga dilewatkan sahur itu selagi mana tak risau fajar telah masuk waktu subuh. Maka kurang lebih untuk sahur yang digalakkan kita berhenti kurang lebih 20 minit sebelum, walaupun dia tulis waktu imsak mungkin 10 minit, akan tetapi kita berjaga-jaga, maka kurang lebih 20 minit sebelum masuk waktu subuh tu kita dah berhenti makan. Sahabat mengatakan bahawa Nabi SAW kurang lebih daripada waktu Nabi keluar daripada rumah
sehingga sembahyang subuh tu kurang lebih waktu untuk baca 50 ayat daripada Al-Quranul Karim. Dan kemudian disebutkan berbuka puasa dengan kurma, kurma yang basah. Kalau tak ada yang basah, dengan kurma yang kering. Kalau tak ada kurma yang kering, dengan manisan-manisan. Dan kalau tak ada manisan, maka berbukalah dengan air putih. Dan kurma tadi, kita kalau buka puasa dengan bilangan yang ganjil, 3, 5, 7 dan sebagainya. Dan sewaktu kita berbuka puasa, ada beberapa perkara juga yang perlu untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, waktu berbuka itu ataupun waktu sebelum berbuka adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, mustajabkan doa. Maka kita pastikan sewaktu kurang lebih 2-3 minit sebelum berbuka tu kita dah siap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada waktu itu dah tak perlu nak sibuk-sibuk. Maksudnya kita prepare in advance supaya sewaktu berbuka tu, sewaktu azan, kita dapat berdoa sebelum azan, dan sewaktu azan dikumandangkan kita juga dapat memberikan perhatian kepada azan, kerana azan itu adalah syiar, satu perkara yang perlu diagungkan. Terkadang kita bila time puasa khalas dah lupa dah azan, dengar yang pertama je Allahu Akbar, nak makan, ba'din sampai habis azan kita dah tak dengar, kita tutup radio, kita tutup TV, ataupun ianya berkumandang tapi kita dah tak perasan. Kalau boleh, kita tahun ini kita niat bila waktu berbuka kita dapat berdoa sebelum azan, dan sewaktu azan tu kita dapat menjawab daripada panggilan azan, seperti mana kita dapat jawab panggilan azan di waktu-waktu yang lain, kerana memberikan penghormatan kepada azan tu adalah tanda keimanan. La ilaha illallah, sehingga dikatakan bahawa apabila azan berkumandang kita berhenti melakukan apa-apa, hatta baca Quran, hatta kita sedang berzikir, kita berhenti, kita beri penghormatan kepada azan yang dikumandangkan. Dan yang paling penting sewaktu berbuka adalah berbuka puasa dengan yang halal. Berbuka puasa dengan yang halal itu adalah sangat penting. La ilaha illallah. Dan kemudian kita tak memilih dengan makanan. Masjid ni kalau buka puasa dapat tu, masjid yang lain buka puasa dapat ni, ataupun hari ni makan biryani, okey, happy. Esok makan, buka puasa makan roti canai, kenapa simple sangat buka puasa dan sebagainya. Cerewet, jangan kita cerewet, jangan kita memilih ketika berbuka puasa. Apa-apa yang ada, apa-apa yang disediakan, alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah ini kita dapat makan. La ilaha illallah. Kerana tujuan berpuasa itu adalah untuk mematahkan syahwat nafsu dan kemewahan. Maka apa-apa yang mudah untuk kita makan, kita makan. Bahkan kalau kita dapat mengurangkan jumlah makanan sewaktu berbuka, itu lebih ahsan, lebih afdal. Kita buka puasa tu untuk menghilangkan kelaparan ataupun untuk nak berbuka, bukan untuk nak makan sampai kenyang sehingga kita tidak mampu untuk baca Quran selepas solat maghrib sementara nak tunggu isyak, tak ada kemampuan untuk nak solat tarawih dan witir 23 rakaat, sehingga tak ada kemampuan untuk nak bangun sahur ataupun untuk bangun qiyamul lail, wa hakadha. Kemudian Imam Haddad mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, lazimkan diri dengan berpuasa sunat. Kemudian hendaklah anda berpuasa pada hari-hari yang dianjurkan syarak untuk berpuasa padanya, seperti berpuasa hari Arafah bagi orang yang bukan haji, berpuasa hari Ashura dan Tasu'ah, berpuasa 6 selepas Syawal. Mulakan puasa ini pada hari kedua hari raya, kerana yang demikian itu lebih berkesan pada melatih diri. Juga hendaklah anda berpuasa 3 hari pada setiap bulan, kerana yang demikian itu sama dengan puasa ad-dahr, iaitu puasa abadi. Dan jika anda memilih hari-hari putih, hari-hari bulan purnama, iaitu 13, 14, 15 dari setiap bulan Islam, itulah yang lebih baik, kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari itu, biar di masa pelayaran maupun ketika di dalam kota. Tegasnya hendaklah anda memperbanyakkan puasa secara mutlak, terutama sekali pada masa-masa yang mulia seperti pada bulan-bulan haram,
pada hari-hari yang mulia seperti Isnin dan Khamis. Nah, maka di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita, selain daripada puasa Ramadan, iaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga puasa wajib yang lain. Apa di puasa wajib yang lain? Seperti puasa qada Ramadan, puasa nazar. Apabila kita bernazar untuk puasa, maka ianya menjadi wajib. Dan juga puasa kafarah. Apabila kita melakukan kesalahan, maka perlu dikafarahkan dengan puasa, maka puasa itu menjadi puasa yang wajib. Adapun puasa sunat, puasa sunat sini ada banyak antara yang disebutkan. Ada puasa yang tahunan, ada yang puasa yang dianjurkan bulanan, ada yang puasa dianjurkan mingguan. Maka puasa tahunan adalah seperti hari Arafah pada bulan Zulhijjah. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji, dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Adapun untuk orang yang menunaikan haji, tak digalakkan, sebab puasa kebiasaannya akan melemahkan seseorang, dan orang yang menunaikan fardu haji ni memerlukan tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan schedule mereka pun pack. Daripada hari tarwiyah, hari sebelum hari Arafah tu dah bersiap sedia, dan kemudian mereka berada di Arafah daripada sebelum tergelincir matahari sehingga terbenam matahari. Kemudian keesokan hari ke Mina dan sebagainya. Dan pada hari Arafah tersebut mereka berdoa, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan akan energi tersebut, maka tidak digalakkan untuk berpuasa. Kalau puasa juga, hukumnya adalah makruh. Diterima puasa tersebut, tapi makruh kerana diperlukan energi itu untuk ibadah. Begitu juga dengan puasa hari Jumaat. Boleh untuk puasa hari Jumaat kalau digandingkan dengan hari sebelum atau hari selepas. Akan tetapi secara umum, kalau boleh, tidak digalakkan untuk puasa hari Jumaat, sebab hari Jumaat itu dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam riwayat menyebutkan bahawa puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Naam. Dan disebutkan sebahagian ulama bahawa disebutkan dihapuskan dosa setahun yang akan datang membawa maksud bahawa orang itu akan dipanjangkan umurnya sampai tahun depan. Sebab macam mana nak diampunkan dosa kalau dia dah tak hidup? Maka seakan-akan dengan puasa pada hari Arafah tu memberi jaminan, mereka-mereka yang diberi taufik untuk berpuasa pada hari Arafah seakan-akan diberi jaminan bahawa dia akan hidup lagi setahun akan datang. La ilaha illallah. Dan secara umum Nabi SAW menggalakkan puasa di bulan-bulan yang haram. Apa bulan-bulan haram? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sehingga disebutkan dalam hadis bahawa puasa yang paling afdal adalah puasa Ramadan, dan selepas puasa Ramadan yang paling afdal adalah puasa di bulan-bulan haram. Maka apabila kita berpuasa pada hari Arafah, berkumpul di dalam hari tersebut banyak kelebihan. Yang pertama, kita puasa pada hari pada bulan yang haram, iaitu bulan Zulhijjah. Kemudian kita berpuasa pada hari Arafah, yang mana hari Arafah itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dan mungkin kalau hari Arafah tu bertepatan dengan hari Isnin ataupun Khamis pun kita dapat banyak pahala, ataupun maksudnya kita niat puasa hari Arafah dan juga niat puasa hari Isnin ataupun Khamis. Nah, dan kalau kita ada kebiasaan puasa Isnin dan Khamis, puasa Isnin dan Khamis pada bulan-bulan haram itu lebih afdal. Isnin dan Khamis pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab lebih afdal daripada puasa Isnin dan Khamis selain daripada bulan-bulan haram. Wahakadha. Maka kita perlu untuk merebutkan peluang. Apabila Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan-bulan tersebut, maka kita rebut peluang untuk memperbanyakkan ibadah dalam bulan-bulan tersebut. Akan tetapi di sini perlu diingatkan bahawa dosa-dosa yang diampunkan melalui puasa pada hari-hari ini setahun yang lalu, setahun yang akan datang adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak diampunkan melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan daripada syarat-syarat at-taubah. Kemudian disebutkan puasa di bulan Muharram, yang mana Muharram pun
lepas Zulhijjah adalah Muharram, yang mana Muharram juga merupakan bulan-bulan yang haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan barang siapa yang puasa pada hari Ashura maka akan dihapuskan dosanya setahun. Tadi hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun, hari Ashura diampunkan dosa setahun. Dan Nabi SAW menyebutkan, kalau aku hidup tahun depan maka aku akan puasa pada hari Tasu'a dan hari Ashura. Walaupun Nabi SAW hanya berpuasa Ashura, tapi Nabi kata kalau aku hidup tahun depan aku akan puasa 9 dan 10, maka digalakkan untuk kita puasa pada 9 dan 10 Muharram. Apa sebab Nabi nak puasa 9 dan 10? Kerana apabila Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi mendapati bahawa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu berpuasa pada hari tersebut? Dia kata kerana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa pada hari tersebut daripada tentera Firaun. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu aula minkum bi Musa, kami ni lebih aula, lebih utama untuk menyambut keselamatan Nabi Allah Musa daripada tentera Firaun daripada kamu. Maka Nabi pun puasa pada hari ke-9. Akan tetapi untuk menjadikan puasa orang Islam tidak sama dengan puasa orang Yahudi, maka Nabi nak tambah pada hari yang ke-9, agar supaya puasanya itu tak sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Hatta dalam ibadah pun Nabi tak suka untuk nak menyamai dengan orang-orang yang bukan Islam. Apatah lagi dengan perkara-perkara yang selain agama. Kalau perkara-perkara agama pun Nabi tak nak sama, apatah lagi dengan yang bukan agama. Perlu lebih aula untuk kita adakan perbezaan di antara adat-adat kita dengan adat-adat orang bukan Islam. Perkahwinan kita, adat perkahwinan tak perlu untuk nak ikut daripada orang-orang kafir. Pemakaian kita tidak perlu nak ikut daripada pemakaian orang-orang kafir. Percakapan kita tak perlu mengikuti daripada percakapan orang-orang kafir. Akhlak kita, adab kita tidak perlu mengikuti daripada akhlak ataupun adab yang diajarkan oleh orang-orang kafir, kerana kita ada qudwah, kita ada role model ataupun kita ada tauladan yang mana telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik tauladan adalah tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia akan dibangkitkan bersama mereka, ataupun dia akan menjadi seperti mereka. Kerana apa? Kerana seseorang itu hanya mengikuti dan ingin sama dengan orang-orang yang dia suka itu sebab dia suka. Ada kecenderungan hati terhadap orang tersebut, ada kesukaan di dalam hati sehingga dia ingin menyerupai orang tersebut. Sebab itu keinginan hati ni perlu dijaga. Siapa yang disuka, siapa yang dia cenderung kepada. Sebab bila hati ni dah cenderung kepada seseorang, maka dia akan ikut. Maka orang Islam digalakkan untuk kita diingatkan kita setiap kali sembahyang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, para syuhada, para salihin, dan juga siddiq dan orang-orang siddiq. Perlu untuk hati ni dijaga, tak menyukai sesuatu kecuali apa-apa yang disukai oleh orang-orang salih. Bahkan menyukai orang salih itu merupakan jalan untuk kita berjalan di jalan yang lurus, seperti mana yang disebutkan dalam ayat itu. Setiap sembahyang kita diingatkan untuk memberi salam kepada orang-orang salih, diingatkan tentang orang-orang salih setiap kali sembahyang. Supaya apa? Supaya kita cenderung kepada mereka. Dan Nabi SAW berikan kita peringatan dalam hadis, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahadukum juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu akan mengikuti, akan menyerupai orang-orang kafir. Kamu akan mengikuti daripada cara-cara orang yang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, satu jengkal wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta dan satu hasta, hatta
sehingga kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kamu juga akan masuk ke dalam lubang biawak. Kalau dulu, kalau kita nak ukur kan, biasaanya kita guna jengkal ataupun hasta. Sebab apa maksudnya? Nak betul-betul sama, pengikutan tu kita nak pastikan sama. Jadi kita ukur betul-betul. Tu maksudnya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, orang yang terakhir nanti, orang di akhir zaman akan nak ikut. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, siapa lagi? Waliyazubillah. Dan sekarang ni kita lihat umat Islam sekarang ni sangat mudah untuk terikut daripada apa yang dibawa oleh orang-orang yang bukan Islam. Suka untuk mengikuti daripada fashion yang mereka buat, suka untuk mengikuti daripada trend-trend yang mereka lakukan dan sebagainya. Waliyazubillah. Dan sekarang ni macam-macam perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah di media sosial dan sebagainya. Contohnya seperti la ilaha illallah di Instagram dan TikTok dan sebagainya. Maka itu antara perkara-perkara yang tidak membawakan apa-apa faedah. Bahkan banyak perkara-perkara tersebut menjadi hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hijab di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Begitu juga dengan pakaian dan juga dengan adab dan akhlak. Pakaian kebiasaannya guna untuk nak tutup aurat, tapi orang-orang kafir dia punya fashion ini didedahkan aurat apabila iaitu menjual daripada pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat. Beli seluar patutnya tutup aurat, tapi terkoyak sana terkoyak sini. Beli baju tapi kainnya kurang. Dipotong rambut tapi dalam keadaan songsang, iaitu separuh rambut, separuh kepala ada rambut, separuh kepala botak licin. Kita ikut setiap apa yang dilakukan oleh mereka, sedangkan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diperjalankan, yang diperlihatkan kepadanya akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala di bumi dan kebesaran Allah di langit, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggan untuk mengikuti daripada yang terhebat, akan tetapi kita reda untuk mengikuti orang yang dihina, dicela, dipandang rendah, bahkan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Naam. Maka kita perlu untuk berikan perhatian kepada hati kita, kepada siapa kita cenderung. Dan tidak ada seorang pun yang Allah izinkan untuk kita mengikuti melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu cintakan Allah maka ikutilah aku. Orang yang diizinkan Allah untuk kita ikuti adalah Nabi Muhammad seorang. Tak ada satu orang makhluk pun yang diizinkan Allah untuk kita ikut melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta di kalangan orang-orang Islam, tak ada orang yang lebih sempurna untuk kita ikut melainkan Rasulullah. Apatah lagi orang bukan Islam. Apatah lagi orang yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita berjaya untuk mendidik diri kita dan didik ahli keluarga kita ini untuk mencintai Rasulullah, untuk merindui Rasulullah, untuk mengikuti dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hanya dengan kita mengikuti Rasulullah, kita akan mendapatkan kekuatan ruh Islam yang sebenar. Apabila kita kurang lemah hubungan kita dengan Rasulullah, kita tidak akan ada kekuatan untuk menjadi ketua. La ilaha illallah. Disebabkan itu kelemahan umat Islam ini adalah kerana lemahnya hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, tidak dapat menjadi khalifah di atas muka bumi ini kerana kelemahan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurangnya ilmu kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi di sini menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyalahi daripada apa yang dilakukan, tidak melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wahakadha. Hatta dalam puasa.
Kemudian disebutkan di sini tentang puasa 6 Syawal, dan seelok-eloknya, yang seafdalnya, puasa 6 itu dimulakan pada hari raya yang kedua dan berterusan. Itu yang paling afdal, bermula daripada raya kedua sehingga basically hari raya ke-7. Jadi hari Syawal ke-8 baru kita raya betul-betul. Itu yang sebaiknya. Tapi kalau tak mampu, kita boleh buat bila-bila. Puasa 6 tu bila-bila masa di bulan Syawal. Dan kalau kita ada hutang puasa, sebagai contoh ada tertinggal puasa, yang terlebih afdalnya adalah untuk kita qadakan puasa tersebut dahulu, baru kita buat puasa 6. Itu yang lebih afdal. Kemudian disebutkan tentang galakan puasa 3 hari setiap bulan, dan ini yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili," telah berpesan kepada aku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan solat duha, tidak meninggalkan solat witir, dan tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Yang mana puasa 3 hari setiap bulan ini dan juga bulan Ramadan, khususiyah dia itu membersihkan hati. Antara cara untuk membersihkan hati adalah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, on top of puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi yang paling afdal untuk puasa 3 hari setiap bulan adalah pada hari-hari putih 13, 14, 15, yang mana di sini Imam Haddad mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari itu. Maksudnya 13, 14, 15 tu memang Nabi akan puasa. Tapi kalau kita tak mampu puasa 13, 14, 15, maka digantikan dengan hari-hari lain. Mungkin hari hitam 25, 27, 28, 29 setiap bulan Islam. Ataupun kita boleh puasa satu hari di awal bulan, satu hari di pertengahan bulan, ataupun satu hari di akhir bulan. Ataupun kita boleh puasa 3 hari itu bersama dengan Isnin ataupun Khamis. Jadi kita dapat puasa, niatkan puasa 3 hari yang digalakkan oleh Rasulullah, dan juga kita niatkan puasa Isnin dan Khamis. Jadi dapat 2 pahala. Puasa satu hari tapi dapat 2 ganjaran. Wahakadha. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa lakukan mujahadah dengan berpuasa. Ketahuilah bahawa puasa itu adalah kemuncak riadah, iaitu latihan diri dan pokok mujahadah, iaitu menekan hawa nafsu. Ada berita yang warid bahawa puasa itu adalah setengah kesabaran. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah Ta'ala ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Setiap amalan anak Adam digandakan kebaikannya dengan 10 kali ganda yang seumpamanya, dan boleh bertambah lagi kepada 700 kali ganda. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa, kerana puasa itu untuk aku, dan aku akan membalasnya sendiri. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya untukku. Orang yang berpuasa itu baginya 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan ketika menemui Tuhannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari baungan-baungan misk, semacam minyak wangi yang baik sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata yang benar, dan dia menunjuki jalan yang lurus. Antara hikmah berpuasa, iaitu setiap amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan kepada manusia ada objektif, dan antara hikmah yakni ada yang kita tahu, ada yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang seakan-akan komplain kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ada satu orang ni disembahyang tapi perangainya buruk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa solatnya akan menghalangnya daripada kemungkaran. Kalau solatnya itu betul, kalau solatnya itu dilakukan dengan betul, maka lama kelamaan solat itu akan menghalang orang tersebut daripada melakukan kemungkaran. Tapi kalau solat dah lama tapi kemungkaran pun macam tak boleh nak berhenti,
maka perlu dicek solatnya itu. Adakah solatnya itu betul-betul solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah fardu-fardunya cukup, lengkap dan sebagainya, sehingga apabila solat itu diterima, barulah solat itu akan mencegah orang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Naam. Dan orang yang diterima solatnya itu, kalaupun dia tergelincir dalam melakukan maksiat, maka dia akan segera bertaubat. Dia akan merasa salah, merasa bersalah dalam dirinya, akan menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi orang yang tidak sempurna solatnya, tidak menjaga daripada solatnya, sehingga solatnya tidak memberi kesan kepada dia. Kalau dia buat maksiat, khalas, tak ada rasa apa-apa. Kalau dia buat maksiat, dia tak ada rasa menyesal. Kalau dia menganggap maksiat itu sebagai satu perkara yang remeh, seperti disebutkan dalam hadis, orang munafik menganggap dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap pada hidungnya, maka dia akan just tepis lalat tersebut. Akan tetapi orang mukmin yang benar-benar kuat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dilakukan dosa, merasakan seakan-akan ada bukit yang akan jatuh di atasnya. Itu perasaan orang yang melakukan, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan seakan-akan gunung akan jatuh di atasnya. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan di sini juga bermakna, tidak bermakna orang-orang yang menjaga solatnya, orang yang solatnya betul, maksum, iaitu yang kita tahu, kita yakini hanya para nabi yang maksum, dijaga, dipelihara dari melakukan dosa. Orang-orang yang beriman itu, kullu bani adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tidak lari dari melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik daripada mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang banyak bertaubat. Sama ada makna bertaubat itu satu dosa dimohon ampun kepada Allah banyak kali, ataupun setiap kali dia berdosa dia bertaubat, jatuh bangun balik, jatuh bangun balik, jatuh bangun balik. Tak pernah dia merasa jemu untuk memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dengan syarat dia tak bermain-main. Bukan dia nak bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila dia bertaubat itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku tak mampu untuk mengawal daripada diriku sehingga aku tergelincir dalam melakukan perkara tersebut. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan dapat meninggalkan daripada perkara yang Engkau larang, ya Allah. Dia mohon, merayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kelemahan dirinya di hadapan Allah dan merasakan bahawa dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merayu, sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada ulama, yang ini bolehkah kita niat puasa qada dan puasa 6? Ada ulama yang menyebutkan boleh, tapi yang lebih afdal untuk diasingkan, kerana dua puasa Ramadan itu pahalanya berbeza, dan juga puasa 6 tu pahalanya berbeza. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6, seperti dia puasa setahun. Jadi kalau dia gabungkan Ramadan dan puasa 6 tu, jadi seakan-akan tak dapat pahala tersebut. Walaupun ada ulama yang kata boleh, tapi sebaik-baiknya, seelok-eloknya kalau kita dapat separatekan antara puasa qada dan juga puasa 6. Allah Ta'ala alam. Naam. Dan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan hikmah berzakat, mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah daripada harta mereka, khudh min amwalihim sadaqah, sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta itu, kerana sebahagian daripada harta yang diwajibkan zakat milik orang lain. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, wa tuzakkihim biha, dan juga untuk membersihkan diri mereka itu daripada sifat kedekut, daripada sifat bakhil, daripada sifat mementingkan diri sendiri dan tidak perhatian kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Maka itu antara hikmah zakat. Dan hikmah berpuasa adalah untuk mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bersabar
untuk melawan hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, mendidik hawa nafsu untuk mengikuti daripada apa yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga disebutkan di sini bahawa puasa itu adalah kemuncak riyadah. Dalam tempat lain Imam Haddad mengatakan bahawa riyadah ni exercise, latihan. Dia ada 4. Satu, untuk kurangkan makan, kurangkan bercakap, kurangkan tidur, dan kurangkan jumpa orang tanpa ada keperluan. Ini exercise yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling, antara yang asas yang paling kuat sekali adalah dengan berpuasa. Sebab bila kita puasa, kadang-kadang nak tidur pun susah sebab lapar. Bila puasa, nak bercakap dengan orang pun jadi malas. Bila puasa nak jumpa orang pun jadi malas. Jadi dengan asbab kita puasa tu, seakan-akan dia akan menatijahkan daripada kita kurang bercakap, menatijahkan kita kurang tidur, dan menatijahkan daripada kita kurang bergaul dengan manusia tanpa ada keperluan. Dan puasa itu melatih diri untuk bersabar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan keafiatan, sehingga kita dapat masuk pada bulan Ramadan pada tahun ini dan diberikan taufik untuk berpuasa dengan sempurna, dengan penuh dan sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita taufik untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan qiyamul lail dengan sempurna dan dengan penuh dan sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita taufik untuk membaca Al-Quran setiap hari di bulan-bulan Ramadan tanpa miss, dan diberikan kita taufik juga membaca daripada Al-Quran dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan kalamullah sewaktu kita membaca Al-Quran, dan mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan dengan niat untuk mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Amin Allahumma amin. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan masuk perihal haji, dan pada pengajian akan datang kita punya kelas akan berubah insyaAllah pada hari Selasa. Dah tak hari Isnin pagi, kita akan berubah pada hari Selasa insyaAllah taala. Allah taala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.